Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih kurniakan umur kepada kita pula, boleh kita mari kepada satu masa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan kita dalam dunia Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mengikut cara yang dibuatkan haji di Baitillahil Haram. Hari ini merupakan hari tarwiyah. Hari tarwiyah iaitu dinamakan hari yang ke-8 pada bulan Zulhijjah, dinamakan hari tarwiyah. Dan juga hari tarwiyah pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jemaah haji yang ada di Baitillahil Haram yang duduk di hotel disuruh sunat, bukan wajib. Hari tarwiyah ni tidak masuk dalam wajibat ataupun tak ada masuk dalam wajib haji. Kalau tak buat pun tidak ada masalah, bahkan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana pada hari yang ke-8 Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan daripada Mekah menuju ke Mina, supaya buat cedenge, air, makanan dan beberapa perkara untuk menunaikan ibadat haji di Al-Mash'aril Haram. Sebab tu alhamdulillah, pada pagi yang mulia ni saya akan bicara dan kecek dengan tajuk yang kita akan menghadapi. Walaupun kita tidak berada di Baitillahil Haram, tapi kita pasti ambil tahu dan juga pasti pasti link kita dengan tempat yang duduk buat haji. Oleh kerana dia nak ada satu hari pula situ, walaupun baru ni kita kecek dah berkenaan 10 Zulhijjah, merupakan secomel-comel hari di setengah hari ni, iaitu 10 Zulhijjah, 10 awal pada bulan Zulhijjah. Lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh supaya kita buatkan amalan ibadat, amalan soleh. Gapo nama amalan soleh kita buat. Dan juga di antara 10 tu dia nak ada satu hari, nama dia hari Arafah. InsyaAllah kita akan fokus pada hari Arafah. Kita akan kecek pada hari Arafah, gapo yang kita kena buat pada hari Arafah. Dan juga selepas daripada Arafah, dia masuk pula, dia nak ada dua tempat lah, iaitu makan ni dengan zaman ni. Waktu insyaAllah kita akan bicarakan dengan kaum muslimin yang berada di Islam Narah. Dan juga selepas daripada hari Arafah, dia panggil hari raya lepas pada tu. Hari saya pun akan kecek dengan cara umum lah, dengan cara nak ayat kata hujat duduk di Mekah dia duduk buat gapo gitu. Kita akan kecek dan juga kita akan masuk hari Arafah. Selepas daripada hari Arafah, hujat selepas daripada situ, ni keren dulu hak kita nak kecek. Sebab saya mari dua orang, kita akan kecek dua orang bersama dengan Ustaz Makno, insya-Allah. Dan juga selepas daripada tu hujat pergi melota pun kita akan cerita kepada kaum muslimin. Selepas daripada tu orang panggil kata hari raya. Hari raya bagi, dan dia ada dua tempat lah orang kata. Bagi hujat di Baitillahil Haram, hari raya dia dah. Hari Arafah. Dan juga kita ni hari raya ni iaitu hari lepas daripada hari Arafah. Sebab tu insya-Allah taala apa yang kita akan sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang penonton yang berada di rumah sama dengan pihak Islam Narah, insya-Allah kita akan dengar mukadimah daripada Ustaz Mat dulu, insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah.
Allahumma irfa'anna al-bala wal waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia, sama-sama kita para penonton dan juga pendengar yang dikasihi Allah Ta'ala, sudah pasti kita berada di bulan yang mana Allah Ta'ala bersabda ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dah sebaik-baik hari dan nak lawan dengan hari 10 hari Zulhijjah ni tak ada dah, hari yang lebih besar seperti mana Ustaz Mak kita ayat saat ni. Dan kita ke kokogi dan kita bentai ke modok kita pada pagi ni dan berkenaan dengan wukuf biyaumin Arafah dan bagi para hujjah. Dan kalau orang pergi haji gak suka masa ni, dan hari yang ke-8 hari tarwiyah ni dah pakat beripung dah nak menuju ke Mina. Dan untuk bermulanya ibadat haji. Dan haji ni kadang-kadang mula tu sebelum pada hari ni lagi. Dah tapi nak ayat kata hak sungguhnya dah hak mulanya kalau siut sunnah kat hari ni, hari yang ke-8. Dah sampai kepada hari ayyamut tasyrik. Dan hari yang ke-13 14. Insya-Allah kita kau-kaugi dan juga perangai kita selaku hamba Allah Ta'ala yang tidak ada di bumi Mekah, yang tidak bersama untuk menunaikan fardu haji. Balah mana orang duduk Mekah dia menunaikan fardu haji. Hari ni hari Yaumut Tarwiyah pakat beripung di tanah ataupun bumi Mina. Esok ke hari ni hari Yaumul Arafah, pakat menuju kepada Arafah. Ada amalan-amalan dia yang tertentu. Haji ni satu amalan bersangkut dengan masa dan juga tempat. Supaya tamat saya ayat saat ni lah. Dan kita orang di rumah ni apa saja kita ni tak ada kena buat gapo dak. Dia ada ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala dan juga Nabi bersabda untuk kita orang yang di rumah ni yang tidak menunaikan fardu haji boleh bersama-sama merebut 3 perkara pada 10 awal Zulhijjah ni, khususnya pada hari Arafah. Dia kena ingat sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah. Dia kita selaku hamba tidak terlepas daripada membuat kesalahan. Dan kita banyak dosa kita ni. Dan kita ditimpa oleh ujian. Khususnya kita di zaman yang diuji dengan COVID-19, coronavirus. Jadi kita ni selaku hamba Allah Ta'ala yang penuh dengan dosa, dan balah mana kita nak merebut 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hari Arafah ni 3 perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita selaku hamba. Yang pertamanya nak buat lagu mana kita ni termasuk dari gulungan yang mendapat atau memperolehi rahmat Allah Ta'ala. Ni yang pertama. 10 awal Zulhijjah ni yang paling pentingnya hamba Allah Ta'ala sama ada yang pergi haji wukuf daripada Arafah ataupun yang duduk di rumah. Sebab hari Allah Ta'ala ni meliputi semua. Tak semestinya kita duduk di Mekah. Kita duduk rumah pun kita tergolong ataupun termasuk dari golongan hamba yang berada dalam 10 hari Zulhijjah. Kita nak bentainya paling kita nak orang panggil kecek secara detail ataupun dakiknya iaitu hari Arafah. Yang pertama saya rakyat saat ni nak boleh maghfirah rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua nak buat balah mana boleh keampunan Allah Ta'ala, iaitu maghfirah. Di hari Arafah ni 3 perkara besar-besar. Yang pertama rahmat, belah kasih Allah Ta'ala kita selaku hamba. Yang kedua keampunan Allah Ta'ala. Kita orang banyak dosa ni, dan kita hamba yang tidak terlepas daripada membuat kesalahan. Kita nak boleh rahmat Allah Ta'ala balah mana, kita nak boleh keampunan Allah Ta'ala lagu mana. Dan yang terakhirnya itu minan nar. Kita nak melepasi azab api neraka Allah Ta'ala balah mana. 3 perkara yang besar-besar. Khususnya kita berada di 10 hari Zulhijjah, dan khususnya esok ni hari Arafah. Kita akan kecek insya-Allah. Ni sekadar mukadimah pada pagi ni. Kita dengan Ustaz Ahmad kita nak memberi tambahan lagu mana tu. Kita kokoh bincang dan juga kita kokoh kupas tengoklah. Untuk sama-sama kita pendengar dan penonton boleh faedah pada pagi ni insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Di mana ibadat Allah Ta'ala ni dia ada banyak bentuk.
semaya ni, semaya mana tak apa. Asal masuk waktu dia. Tak itu. Tu bentuk semaya. Puasa. Hak wajib tu, puasa negeri mana tak apa. Asal duduk dalam masa dia. Masa dia. Tapi pesen haji so ni, nak haji mana tak boleh. Nak buat bulan lain tak boleh. Dia ada masa dia. Dia ada masa dia. Begitu juga yang kita nak kecek pada hari ni iaitu berkenaan dengan Haji Arafah. Nabi SAW dia sebut dalam satu hadis, Nabi kata Al-Hajjul Arafah. Sallallahu alaihi wasallam. Wajai haji ni Arafah. Mana-mana orang bayar duit kata usah 100,000 kata hidup hotel sedap. Siapa Mekah kebetulan dengan hari ke-9 Zulhijjah, hari Arafah. Demam, masuk rumah sakit. Tak boleh pergi ke Arafah. Dia haji dah tak. Tak kira haji. Tak dikirakan haji. Walaupun dia bayar dah, tak bayar dah Ustaz. Duduk Mekah dah. Buat umrah dah. Niat haji dah. Tapi kebetulan dengan hari yang ke-9 dia tak duduk di padang Arafah. Tidak dikirakan haji walaupun dia sudah bayar. Sebab tu kaum muslimin muslimat yang Kata pentingnya hari Arafah ni. Ayat kata pentingnya hari Arafah. Nabi SAW ketika mana Allah Ta'ala fardu haji, Nabi tak ada mula lagi buat haji pada tahun. Maka tahun lepas pada tu Nabi baru mula haji. Sanyan, beberapa sanyan di antaranya haji Nabi buat sekali je dalam hidup dia. Tak ada salah orang nak buat 2-3 kali. Tapi nak ayat kata sanyan hak Nabi nak tunjuk, Nabi kata lagu mana? Nabi nak royak kepada sahabat kata haji Nabi ni anni manasikakum. Apa dia hadis dia? Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Jadi makna kata masalah haji ni kena ambil daripada Nabi. Kerana haji ni dia panggil kata bukrian banyak kat Di antara yang kita nak sebut pada hari Arafah, nak ayat kata ummah, kesatuan ummah, walaupun lainan bahasa, lainan bangsa, tapi tunjuk kesatuan ummah pada masa haji. Semua hitam putih Ustaz Mak pun biasa pergi. Tak, hitam putih, kecek Melayu, kecek Cina kena duduk di padang Arafah. Seluruh dunia orang pakat pergi belakang. Beripun satu tempat. Ni nak ayat. Dan juga Nabi SAW pada tahun yang Nabi haji, Allah menurunkan ayat yang akhir sekali di padang Arafah. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Di sini Allah Ta'ala nak rakyat kepada Nabi dalam khutbah Hajjatul Wada' Nabi ni, Nabi rakyat kepada sahabat sehingga sahabat dengar perkataan Nabi seolah-olah sahabat dengar rakyat kata Nabi tidak akan ada dah pada tahun lepas pada ni. Subhanallah, hikmatnya lepas pada tu Nabi klik demi mati. Demi mati. Tak lama sangat. Habis tu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kesempurnaan haji yang Nabi tunjuk kepada sahabat dalam satu hadis panjang lebar royak berkenaan dengan haji jelas. Lalu tu kita nak pergi pada hari Arafah yang Nabi SAW suruh supaya para hujjaj di Baitillahil Haram menuju ke padang Arafah. Semua kena duduk di padang Arafah. Dan juga di hari itu merupakan hari yang Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan manusia daripada api neraka. Di mana Ustaz Mak sebut tadi, Allah Ta'ala akan bebaskan manusia daripada api neraka. Dan juga hari itu merupakan hari kesempurnaannya agama Allah Ta'ala. Tak ada lepas pada tu orang nak mari lebih pada agama Tuhan, tak boleh. Hak mana Nabi royak, hak mana Nabi cerita, hak itulah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga hak comel sekali, sebaik-baik doa di muka dunia pada hari Arafah. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hajat manusia ni kalau nak tulis dalam kertas ni dia banyak. Orang tu nak kepada duit banyak, orang ni nak kepada anak ju, orang ni nak kepada kaya, orang ni nak kepada orang tina, orang ni nak kepada semua perkara. Hajat manusia. Tetapi beberapa hajat yang manusia akan tanya royak kepada Tuhan. Golek ke manusia nak royak kepada manusia. Minta maaf kita tak ada duit hari ni, butai. Betul. Tu nak ayat kata sesama manusia kita gamuk nak minta.
Tetapi bapa kepada Rabbul Jalali wal Ikram, kita tak gamak nak royak kat dia. Sedangkan hari yang Allah Ta'ala royak kata hari yang terima doa, kita tak royak juga pada Tuhan. Ni hak paling pusing dik kakak. Dah. Sebab tu hari ni hari yang ke-8 pada bulan Zulhijjah. Esok hari yang ke-9 kalau nak ikut pada hari ni kita kecek mengikut haji. Kita kecek mengikut haji. Hak tu serah pada adik kakak dah. Dah. Penting Oleh kerana hari ni hari Yaum Tarwiyah. hari tarwiyah kita nak kecek mengikut keadaan yang masalah ni. Hari tarwiyah iaitu hari yang ke-8. Jadi makna kata hujat hak duduk di Mekah tu pakat kilik beg lagi. Kilik beg hari ni beripong pakat nak pergi. Bawa sikit perkara dah. Tapi alhamdulillah negeri Syia kita ni orang panggil kata walaupun sunnah tapi boleh buat. Boleh buat. Alhamdulillah. Banyak negeri tak lewat Ustaz Mat. Yalah dah. Banyak negeri tak boleh. Tak boleh pergi hari tarwiyah. Pakai pergi di pada Arafah saja. Alhamdulillah sunnah Nabi tu apabila boleh buat kita pakat buat. Sebab tu hari tarwiyah pakat pikul beg dah. Tak kira lah masa mana tu dah. Ada orang pergi pagi, tengah hari, petang, malam pakat pergi di Mina. Lepas tu duduk di Mina gapo gitu gini. Hari yang ke-9 tu hari Arafah. Kita nak kecek ni. Kita duduk kecek iaitu hari Arafah. Sebab tu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita dengar daripada Ustaz Mat, kita nak dengar hari Arafah beberapa perkara yang Ustaz Mat nak sebut pada kita. Alhamdulillah dah. Jazakallah khair Ustaz Mat dah. Orang panggil beri bentengnya tentang hari perhimpunan yang amat kata besar lah dah pada hari Yaum Tarwiyah hari yang ke-8. Oleh kerana kebanyakan hujat ni dan kadang-kadang dia tak pergi hari yang ke-8 dan dia tunggu hari ke-9 selalu dah. Dah hari Arafah pakat pergi menuju ke pada Arafah selalu dah. Tapi salah satu sunnah dah hujat Thailand kita setengah daripadanya ni dah tak sewi terlepas daripada sunnah Nabi. Seperti mana Nabi SAW mengajar kita selaku ummah, khudhu anni manasikakum. Dah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, nak buat balas mana we kita ni, we boleh haji yang sempurna, haji mabrur. Nah, haji yang tidak ada balasan kecuali syurga Allah Taala. Sebab itulah para hujat ni lontun dah jual tanah, jual kereta, jual rumah untuk nak menunaikan fardu haji. Beratus ribu pergi di kota Mekah. Nah, pada hari ni hari hak orang panggil kata hak orang panggil 100%. Nah, kalau orang boleh buat pun boleh buat, orang tak boleh buat pun dak. Nah, oleh kerana sebab tak mak ayat, kadang-kadang pergi Mekah dah. Allah Ta'ala uji dia sakit kau demam kau tak boleh pergi pada hari Arafah, maka tidak dikira. Nah, haji dia pada tahun hak dia demam tu. Dan dia kena cari duit pitih baru semula untuk dia naik pergi Mekah semula. Dan kita doalah insya-Allah hari ni, hari yang ke-8, esok 9, sampai ke hari raya, dan kita boleh berzikir berdoa ni. Kita minta ya Allah Taala akid uji bala COVID-19 lah. Untuk orang lain yang belum lagi berpijak di bumi Mekah, boleh menunaikan fardu haji insya-Allah. Selaning ni payah nak pergi sama ya sebab COVID ni dia orang panggil satu punca yang menghalang manusia ni untuk membuat segala bentuk ibadat ko, curkit ko, nego ko macam-macam. Boleh buat hak sekadar boleh buat ya. Hak nak buat hak pasal nak retah negeri ni ya tak boleh lagi. Kena ambil vaksin lah macam-macam. Tapi insya-Allah kita bakat-bakat doa ya Allah Taala bersihkan kita daripada penyakit COVID-19 insya-Allah. Dan hak saya nak tek sikitnya daripada ayat yang Ustaz Mat kita royak kata, satu ayat yang terakhir sahabat pakat faham belaka. Ayat yang Allah Taala berfirman di dalam Quran dia, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Satu ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Abu Bakar sendiri faham ayat ni. Kata akhir dah nyawa Nabi SAW. Makna kata kita ni lepas pada ni kena tamcai bela-bela lah. Kata Nabi ni Allah Ta'ala panggil pergi jumpa dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana Nabi pun dia manusia biasa. Dia bukan kekal, tak mati dah. Nabi pun dia kena mati juga. Oleh kerana dia manusia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak kita naknya kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Hak Allah Ta'ala kata wa atmamtu alaikum ni'mati. Kalimah nikmat ni satu kalimah yang besar yang manusia hamba Allah Taala umat Nabi ni tak faham kalimah nikmat. Oleh kerana ulama dia kupas kalimah nikmat ni, nikmat tidak akan mari bersama-sama dengan apa?
dengan keampunan maghfirah Allah Ta'ala. Dan nikmat boleh royak kata besar tu, nikmatul azim ni, oleh kerana nikmat dia di atas dengan maghfirah. Dia tak mari sore. Dia mari kata nikmat sehat saja dak. Kadang-kadang sehat Allah Ta'ala beri keampunan. Dan kadang-kadang sakit pun, dan satu ujian nikmat juga. Dan nikmat untuk manusia tu kembali kepada Allah Ta'ala. Dah bawa dia ingat ke Tuhan, dan Tuhan akan beri keampunan kepada dia. Ni hak paling besar sekali. Manusia mana yang tidak boleh maghfirah Allah Ta'ala, seolah-olah manusia yang kering, tak basah. Dan dalam ayat lain, di dalam surah Al-Fatih, ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bersangkut paut dengan nikmat dan juga maghfirah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Dengan ayat Allah Ta'ala wicome. Dan untuk nak faham kalimah nikmat yang terakhir ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata nikmat yang besar, sedang penonton pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, nikmat yang datang sekali dengan maghfirah. Ya, sabit tu Allah Ta'ala ni sedia mengampunkan dosa kita. Duk di kita, dan kalau kita faham molek, insya-Allah esok ni Allah Ta'ala wi lagi nikmat hidup kepada kita. Tengok, wi nikmat hidup, nah Allah Ta'ala tak lalu dah lek belakang kata nikmat dia ni datang dengan maghfirah. Bagi siapa? Bagi yang faham kata nikmat esok hari ni kalau kita puasa dah selamat dah hari Arafah. Sebab hari ni hari Kelapa yang Tarwiyah. Sebab kita kecek bersangkut paut dengan ibadat haji lah ni. Dah hak pacuban. Makna kata orang yang esok ni kalau dia faham kata nikmat besar, dah dia puasa hari Arafah. Dah baru dia puasa Arafah, dah dia boleh nikmat Allah Ta'ala yang paling besar iaitu maghfirah. Patut termasuk dengan 3 perkara yang saya sebut mula-mula saat ni, itu kuminan nar dan juga rahmat Allah Ta'ala, kasihan belah. Ini hak paling besar sekali. Ini satu orang panggil kata kumpase berkenaan dengan ayat yang Ustaz Ahmad kita baca, dah berkenaan nikmat. Dan nak wifak kita faham selaku ummah dan juga hamba Allah Ta'ala, we faham kata nikmat dia tidak mari sore kecuali dia bersama-sama dengan keampunan maghfirah Allah Ta'ala. Ni sikit banyak dah kita kasih. InsyaAllah kita kepada Ustaz Ahmad pula insyaAllah. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah. Jadi para hujat yang duduk di pada Arafah pada hari yang ke-9 tidak disuruh supaya puasa. Jadi makna kata kita jadi orang hak duduk Mekah lah ni. Nah hari Kelapa ni. Lepas esok ke hari duduk di pada Arafah tak seri puasa. Tak boleh puasa. Bagi orang tak buat haji lah. Bagi orang tak buat haji. Bagi orang yang duduk di pada Arafah. Jadi orang yang tak ada niat haji duduk di kawasan Baitillahil Haram ataupun duduk Mekah tu puasa. Bermakna kata puasa ni bagi orang yang tidak menunaikan fardu haji. Ya. Kita ni lah dah duduk rumah ni. Ya. Termasuk kita juga. Termasuk kita hari yang ke-9 disuruh supaya kita puasa. Kerana tengok Ustaz Mak, di mana Ustaz Mak sebut sana saya gambar kata maghfirah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nak apa belaka. Bukan sekadar haji dah. Bukan. Tengok Allah Ta'ala murah tak murah setara mana. Siapa ke dia sanggup nak puasa, hamba dia puasa sehari je. 2 tahun. 2 tahun. Allahu Akbar. Puasa sehari 2 tahun. Menegos kok. Tapi bergandung-gandung. Gandung-gandung. Tabung hak pesen apa dah berisak royak dah. Sama kata nego dengan saya nak wila apa banyak ni. Mudah-mudahan tak kerja sehari we gaji 2 tahun. 2 tahun. Allahu Akbar. Ni nak ayat kata Allah ni murah dan juga hari tu Allah Ta'ala nak bebaskan manusia daripada api neraka. Satu pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala nak buat tubik nama orang yang duduk dalam api neraka tu bebas buat tubik. Bebas. Subhanallah. Dan juga doa pun mustajab. Habis tu pada hari yang ke-9 Zulhijjah kita tidak menuju ke Baitillahil Haram, disuruh supaya kita puasa. Sunat je. Sunat. Tapi orang panggil kata sunat ni kelebihan dia besar. Allahu Akbar. InsyaAllah Ta'ala pakat niat belakang kita nak boleh puasa pada hari Arafah insyaAllah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kerana masa kita apabila habis hari yang ke-9 bagi hujat yang ada di Baitillahil Haram, malam tu dia duduk agapur Ustaz Mak di pada Arafah. Dia panggil situ tu wukuf. Dia panggil wukuf. Masa mana wukuf? Masa naiknya matahari. Tak, matahari apa dia panggil? Orang panggil
Duk tengah molek lah dah. Tengah molek Pukul 12 lah. tengah hari lah Pukul mana 12 kata. tengah hari. Dan juga hujat situ tu dia akan dengar khutbah. Dia akan dengar khutbah kerana hari raya bagi fak dia hari tu tu. Ya. Ada tok khatib ke di sana tu dia nak ada member Saudi dah tak? Ya. Di Masjid Namirah. Hmm. Masjid Namirah ni masjid yang semaya dalam masa setahun tu Sekali. itu je. Sekali. Masjid Namirah dia panggil. Satu masa tu ya. Masa tu je. Hmm. Lalu tu lah kalau luar ni je mufti Syekh apa dia panggil? Abdul Aziz dah. Abdul Aziz bin Ali Baz. Syekh. Abdul Aziz Ali Syekh. Ali Syekh. Hmm. Abdul Aziz Al Syekh dia akan naik khutbah. Kadang-kadang dia pergi kepada Syekh Abdul Rahman Sudes, dia pergi kepada mana-mana mufti lah. Dia naik berkhutbah. Sudah khutbah siap pak tu mula maghrib. Apa dia panggil? Wukuh, Tu mula wukuh. Wukuh mana kata sehingga nak royak kepada fak kita semua hebat gitu. Dia bukan hari biasa. Hari biasa. Hari tu subhanallah, semua orang tu pakat tubik air mata. Semua orang pakat akak tangan. Semua orang pakat doa. Semua orang pakat royak kesalahan dengan Allah Taala. Jadi orang duduk situ tak ada orang tak duduk. Tak Nah. ada orang tak faham. Tak faham. Orang panggil Ada juga Haji tak faham. Mamboru. Haji Mamboru. Haji Mamboru. Dia tu tujuan tak ada tahu gapo. Tak tahu gapo. Haji pasal tak ngaji Dah. lah. Jadi kalau orang faham ni tak duduk. Orang pakat doa belaka. Subhanallah, Ustaz Mat tak kira kecek Cina pun royak pada Tuhan bahasa Cina. Tak mengadu belaka. Pakat mengadu lah gitu. Oh ya, Tuhan aku salah, Tuhan aku lagu tu, Tuhan bapa lagu ni, Tuhan aku nak gotu, Tuhan aku nak royak. Khususnya kalau kita boleh tengok masa matahari nak jatuh tu. Dia nak habis masa wukuf tu. Nah, masa wukuf. Masa matahari nak jatuh. Bila masa hari tak nak jatuh ni, kita gamar ikut saya lah. Walaupun tak payah segi tu. Mudah-mudah kata matahari nak terbenih ni sepengah makan nak siuk sunat dah lah. Sunat. Dah, habis masa. Nak habis masa dah. Kapal tu bayar gitu tu tak marah. Duduk pakai duduk tengok, duduk ambil gambar tu. Yalah. Ujak pakai duduk kat tangan lepas tu tengok, oh ya Allah, hari tu saya lah. Tak tahu lah orang lain. Hari Arafah ni kita rasa semangat. Semangat. Lepas tu masa kita doa ni kita rasa nak royak habis kat Tuhan. Tak berasa kata tak urut dah, gagah tak umur. Tak ada kata lenguh gitu. Lepas tu masa kita kat tangan doa tu subhanallah. Saya lah bagi saya seorang ni. Kok mana saya doa hari Arafah. Tuhan tunjuk. Tu hebui dah. Tuhan beri. Tu hebui. Kejayaan yang Allah Ta'ala royak Alhamdulillah. kata dia nak terima doa hari tu, doa mustajab. Orang tak pergi dia tak yakin. Orang pergi siapa kita minta nak go tu nak go ni. Tuhan beri. Tu hebui. Alhamdulillah. Tapi ada lah hak Tuhan tak beri lagi tu. Tapi nak ayat kata banyak perkara hak kita minta. Tuhan beri. Allahu Akbar. Habis tu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Haji walaupun dia merupakan rukun daripada rukun Islam. Kadang-kadang kita berasa kata tak apalah nanti tua kau jangan dek kakak. Kita pergi masa mana tak masa agak. Masa gagah, masa muda. Masa muda. Dah, masa ada orang. Ada orang. Sebab dia lasak sedap. Dia lasak, dia kena guna orang. Tak ayat tak nikah makan siup pipit mak tu kita nak ungar. Nak ungar. Dia haji ni dia habis. Nabi kata ke mana kalau jatuh ni dia habis jatuh. Habis jatuh. Sebaik-baik jihad bagi orang tina haji. Haji. Allahu Akbar. Sebab tu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita pergi secara ringkas kerana masa kita tak ada orang pemari ke Ramadan. Derah masa dah. Sudah daripada haji, wukuf siap pak tu. Apa dia? Kita kena pergi di Lepas ada Muzdalifah. Di Muzdalifah tu kita ringkas di Muzdalifah di mabit dengan masa yang Tidur, makna kata tidur di Muzdalifah. Tidur di Muzdalifah. Bangun pagi siap pergi pada Melata. Melata. Hari raya dah pak kita. Hari raya pak kita. Hari ke-10 Zulhijjah. Hari ke-10 insya-Allah tamat-tamat. Alhamdulillah dah. Jazakallah khair Ustaz Mat. Kita kecek secara ringkas ni dah. Nak wayak kata orang pakat beripung wukuf-wukuf ni mana dalam bahasa Arab dia panggil waqafah, berhenti. Dia bukan berhenti pasal duduk saja dak. Dah sabit tu amalan haji, dia tak serupa dengan amalan lain. Dah sebut kata wukuf, dia kata wukuf berapa lama wukuf. Dah wukuf ni kalau dalam bahasa Arab di segi lughahnya kita nak faham mudah-mudah berhenti. Dah waqafah. Berhenti seketika hari yang ke-9. Mudah-mudah keceknya pukul 12 tengah hari, tak mak dah. Setak kita dengar khutbah seperti mana Ustaz Mat ayat setahun sekali ya. Orang semaya ataupun orang baca khutbah di Masjid Namirah untuk orang hujat. Dan nak ayat kata 12 ping tu lepas pada dengar khutbah bakak bangun berdoa, duduk bawah pokok, duduk tengah panah, duduk atas macam-macam.
Kadang-kadang ada juga hujat apa seduk atas pohon ada juga. Nah, nak ayat kata nak merebut doa khairud doa yaum Arafah. Nah, dalam satu hadis kata, tak ada dah sebaik-baik doa nak lawan dengan doa pada hari Arafah. Jadi kita duduk rumah ni, nah boleh juga doa. Zikir-zikir yang digunakan pada hari Arafah, ibadat haji boleh digunakan kita di rumah juga insya-Allah. Dan kita akan ajar sebentar lagi. Nah, hak kita naknya apa boleh duk kacau bakat bangun berdoa. Dah, sepong makan syuk sunat pak tu air pun tak se, makan ni pun tak se. Dah, hak ni hak hakikat ni. Hak sebenar dah ni. Dah, kita kecak dah, kita biasa pergi buat haji dah. Pada hari Arafah orang pergi barang sabar dah macam-macam. Bagi orang hak pahal ni, teriuk ambil yang pukul 12 sampai ke matahari terbening. Mula daripada berdoa, berdiri, tak se duduk, tak se minum, tak se makan. Nak ayat kata pahalnya dia dengan hari Arafah. Masa tu sebentar ya. Sabit tu dalam bahasa Arab dia panggil wukuf. Dan wukuf-wukuf ni berhenti sebentar. Dan bukan kata duduk sehari semalam dak. Dan 12 sampai matahari terbening. Hak kita naknya. Dan dalam satu hadis dia kata unzuru ila ibadi syu'than ghubran dhahina ja'u min kulli fajjin amik yarjuna rahmati wa lam yarau azabi. Dan Siti Aisyah dia kata dan ramai manusia hamba Allah Taala ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir dilepaskan mereka daripada azab api neraka oleh kerana Allah Ta'ala keampuni perlepasan dia daripada api neraka. Pakat minta berlaku hari Arafah tak mak dah. Minta nak lepas daripada azab Allah Ta'ala. Dengan dia sendiri pun tak pernah tengok azab tu. Hak ni fisik. Nah, manusia dia pahal gak. Tak tengok pun. Nah, dia kacau. Dah takut dia dengan Allah Ta'ala dengan azab tu. Sebab itulah pada hari Arafah dan hari yang ramai manusia akan dapat maghfirah rahmat Allah Ta'ala dan juga orang panggil kata dibebaskan mereka daripada azab Allah Ta'ala. Ya, oleh kerana Siti Aisyah kata di dalam satu hadis, hamba Allah Ta'ala umat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dilepaskan daripada azab Allah Ta'ala dengan mereka itu tidak pernah lihat azab tu. Ni fisik ni. Bagi orang yang tak biasa tengok azab tapi minta dilepaskan daripada azab tu. Khususnya api neraka Allah Ta'ala. Ni kita lalu berkenaan dengan hari yang manusia pakat duk tunggu iaitu hari Yaum Arafah. Wukuf bi Arafah. Insya-Allah stam. Alhamdulillah. Kerana masa saya ni dah yang kita sepakat mari. Dah kita takut ganggu pada makan. Lalu ni kita duduk tempat ABC buffet. Kedai ABC. Kita bagi. Insya-Allah. Lalu tu saya nak ringkas sikit pada kaum muslimin berkenaan dengan tamat berhaji. Selepas daripada haji itu dia nak ada satu ibadat iaitu kurban. Bagi orang yang duduk di rumah ni disuruh supaya kita berdoa kepada Allah Taala khairul doa yaum Arafah. Dan juga satu hadis Nabi kata dan juga ana wan nabiyun aku dan juga nabi sebenarnya daripada ni pakat duduk doa kepada dengan satu kalimah iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Satu zikir dah kita pakat zikir insya-Allah. Doa zikir pada hari Arafah dengan zikir ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu lepas daripada kita bermabit di Muzdalifah dengan masa yang sikat sangat. Lalu itulah para hujat pun menuju ke tempat melata. Tapi kita di rumah ni dikirakan hari raya. Hari raya ni tempat kita disuruh supaya kita bergerban. Contohnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam. Waktu kaum muslimin dan muslimat, gerban ni satu ibadat pula. Satu ibadat. Gerban ni makna kata keluar. Ataupun makna kata bui. Hak kita tapi kita bui kerana Allah Taala. Itu makna gerban. Kita ada nyawa, kita gerban nyawa kita. Kita ada harta, kita gerban harta kita. Nabi Ibrahim itu tak suruh dia gerban lain, gerban anak. Allah berat kita Nabi Ibrahim ni. Kita suruh gerban lembu ya. Kita ni kena anak dah. Nampak kaki nampak kaki. Tapi Nabi Ibrahim ni suruh anak selalu. Allah Taala kata inni ara fil manam an azbah. Allah Taala suruh Nabi Ibrahim mimpi. Kalau kita takwil mimpi lah. Mimpi Allah kau. Tapi mimpi anbiya ni adalah wahyu. Mimpi yang sebenar. Lalu tu Nabi Ibrahim pun tanya Nabi Ismail. Maza tara? Kenapa bagaimana? Nabi Ismail ni ayat kata dia hamba Tuhan. Qala ya abatif al-matu man. Pak nak sembelih ni dah anak pun buih selalu dah. Allah selalu dah.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Nak jadi orang sabar. Masya-Allah, masya-Allah. Engkau muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah. Mana-mana orang yang tak tasjil nama berubah lagi pakai tasjil. Cari ilmu seko cukup 7 gi ekor seko sore pun nak kami pun dah lah dia takut. Kita ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim sebagai Abu Al-Anbiya. Itulah sebagai pada pagi ni yang kita bersama dengan kaum muslimin dan muslimat. Oleh kerana kita tak ada dengan masa, jadi makna kata kita puasa bahawasanya kalau hari Arafah mana-mana hari kita puasa. Anda kata esok dah. Ya. Esok Yaum Arafah. Dan juga pada hari raya tu kita songsem supaya kita gurbeh. Kita pakai gurbeh waktu bet duit kita ustaz 4,000 kok satu dia tak banyak. Tak banyak. Kita boleh anak tu hewi ni tu tak nilai sikit abuk tu tak ada kira kata kena bayar banyak ni dak kali. Yalah. Tapi tu hendak kita gurbeh pada agama Allah Taala ni. Kalau 4,000 kok kita berasa kata kita kerja 4-5 hari. 4-5 hari Kita insya-Allah. tak boleh buat juga. Hak ni nak ayat kata kita dengan Tuhan ni kupik. Tapi kita sama manusia Allah lagi nak buat gapo nak gapo boleh we. Kalau anak kita nak telefon 7,000 kita boleh beli. Nak iPhone 40,000 kita boleh beli. Kita dengan Tuhan nak gurbeh sekol 28,000 tak boleh. Apa? Kita kopik dengan Tuhan. Tuhan kaya. Tuhan we kalau kita tak apa. Insya-Allah kita azir dah ada masa lagi insya-Allah. Dah ada masa lagi. Satu kaum muslimin pakai carilah lembu ataupun paling kurang kambing supaya kita insya-Allah. Itulah pada pagi ni yang saya boleh sampaikan kepada kaum muslimin. Masa pun pendek. Kita nak kecek panjang lebar lagi. Kita nak pergi pada tartik. Winap pun lagi. Oleh kerana insyaAllah akhir dengan selamat. Ya, Alhamdulillah dah. Masa pun orang panggil tekak dah selamat dah. Masa sikap benar dah. Kita nak kecek. Kalau bab haji ni dia luas, dia besar. Dah kita nak serupnya, khulasahnya. Yang pertama, sidang penonton yang dirahmati Allah, jangan lupa puasa pada hari Arafah. Oleh kerana Ustaz Mak kita dah royak dah saat ni dalam satu hadis, orang yang puasa hari Arafah akan diampun dosa dia sebelum dan juga selepas. Dah 2 tahun. Tahun hak dia lalu dah dan juga tahun yang akan datang. Dah ingat fadilat orang puasa Yaum Arafah, jangan lupa dah dia kena doa banyak. Dah lepas tu zikir ataupun doa yang paling comel pada hari Arafah kita puasa ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga apabila kita sudah puasa, dah kena ingat kata hari raya. Dan hari raya start mak ayat saat ni dah kita kena gerbeh. Insya-Allah ada masa lagi kita pakai gerbeh. Oleh kerana gerbeh ni kalau tengok pada mazhab fiqh, dah Abu Hanifah dia kata wajib. Dah gerbeh wajib Abu Hanifah. Tapi yang orang panggil perlonggarkan sikit jumhur. Jumhur ulama dia kata sunat. Tapi sunat pun sunat muakkadah. Dah sunat hak rapat dengan wajib. Dah Abu Hanifah kata wajib. Dah jumhur dia longgar sikit. Dah dia kata sunat muakkadah. Sunat hak rapat dengan wajib. Dah maka jangan lupa sedang penonton yang dirahmati Allah. Dah masa ada lagi pas tak mak royak dah boleh terosakkan anak boleh. Dah tak kena nak gerbeh 4,000 tak boleh insya-Allah kalau kita mampu. Dah kita tak mampu nak buat guana dah bagi sunat muakkadah ni. Dah yang pentingnya apabila kita gerbeh kita dhahaya udhiyah kita boleh agih ke daging dah kepada orang-orang fuqara, orang fakir miskin, dah orang yang memerlukan. Yang pentingnya ingat ibadat gerbeh ni Allah Taala nak mempereratkan lagi silaturahim. Dah kita boleh sembelih, buat makan dah. Tapi musim ni keluarga lah dah. Orang di rumah, orang dekat, orang sama sekapun tu boleh lah. Orang luar tak boleh dengan sebab takut jakit COVID-19. Yang pentingnya ibadat gurbeh selain daripada kita nak bangunkan sunnah Nabi Ibrahim dan juga anak dia Ismail AS, Allah Ta'ala nak memperelakkan silaturahim di antara satu sama lain kita selaku hamba. Dan insya-Allah pada pagi ni sekadar inilah. Dan kita terima kasihlah kepada Islam Nara dan orang panggil yang ada ke rancangan ataupun bernamik di pagi di Kedah Besi ni untuk sama-sama kita memahami tentang hari 10 Zulhijjah khususnya Yaum Arafah dan juga hari raya. Dan maka jazakallah khair Ustaz Mak dah. Sekadar inilah. Dah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.